أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang hadirin yang mengikuti live kita pada malam ni, dan kalau ada yang mengikuti sekarang ni, bolehlah share, kongsikan kepada rakan-rakan Facebook ataupun siapa-siapa yang lain mungkin boleh ikuti juga pengajian kita pada malam ni, insya-Allah. Hadirin hadirat, saudara-saudari, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan guru, para asatizah, para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita berjumpa lagi pada malam ini dalam sesi pengajian tafsir lewat malam ni, yang mana kita mulakan pada jam 10.30 malam dalam tempoh lebih kurang setengah jam, insya-Allah. Dan pada malam ni kita akan teruskan lagi perbincangan kita dalam kita kupas juzuk yang ke-27, iaitu daripada surah At-Tur. Dan alhamdulillah kita telah sampai ke ayat yang ke-16, dan insya-Allah pada malam ni kita akan masuk bincang di ayat yang ke-17, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada minggu lepas kita bincangkan selesai di ayat yang ke-16, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan kepada kita bagaimana keadaan orang-orang yang mendustakan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita gambaran yang secara real kita sendiri boleh gambarkan, walaupun secara hakikatnya kita tidak dapat gambaran yang sebenar, tapi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dan cuba gambarkan kepada kita itu pun sudah dapat kita bayangkan betapa keras ataupun betapa pedihnya azab dan sengsara yang ditimpakan kepada orang yang mengingkari ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di ayat yang terakhir kita sebutkan bahawa sama ada kamu boleh bersabar ataupun tidak boleh bersabar terhadap azab sengsara yang telah ditimpakan kepada kamu ini, sama saja bagi kamu. Dan kita sebutkan bahawa sabar ini adalah sifat yang ada di dalam hati seseorang, yang mana dengan sifat sabar itu, dalam menempuh apa-apa kesusahan, dia yakin bahawa akan ada jalan keluar, akan ada kebaikan di sebalik kesabaran yang ditempuhi itu. Tapi dalam hal sabar dalam menghadapi azab Allah Ta'ala ni, itu tak ada dah kebaikan selepas pada itu, tak akan ada hasil yang baik. Sebab apa? Sebab itu adalah hasil yang dia sendiri sedang terima itu. Itu adalah hasil daripada apa yang dia telah kerjakan di hari ketika mana mereka berada di atas dunia. Jadi tak ada istilah dah sama ada sabar ataupun tidak, ianya adalah sama saja bagi mereka. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya itu adalah ganjaran apa yang telah kamu lakukan di atas dunia sebelum ini. Jadi itu ayat terakhir yang kita bincangkan. Pada malam ni kita masuk ke satu ayat yang Allah Ta'ala telah ubah gambarannya, yang mana pada sebelum ini gambarannya adalah pada keadaan orang-orang yang diazab di hari akhirat. Wali'azubillah, kita minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala hal itu.
Dan ayat yang seterusnya ini yang kita akan bincangkan pada malam ni adalah ayat yang menerangkan pula tentang keadaan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertentangan dengan apa yang Allah Taala telah gambarkan di ayat-ayat yang telah kita bincangkan sebelum. Baik. Di ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-17 ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Itu dua ayat yang saya bacakan pada malam ni. Dan kalau kata kita akan kupas ayat yang seterusnya lagi, kita akan baca lagi ayat yang seterusnya, insyaAllah. Baik, terjemahan bagi ayat ni. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ditempatkan di dalam taman-taman syurga dan nikmat kesenangan yang tiada sebarang tara baginya. Mereka bersenang lenang, fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum azabal jahim. Wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Mereka bersenang lenang dengan apa yang dikurniakan oleh Tuhan mereka, dan mereka dipelihara Tuhan dari azab api neraka. Itu sebahagian apa yang Allah Ta'ala sebutkan kepada kita bermula daripada ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Jadi memang jadi kita kata apa, jalan ataupun tariqah ataupun kaedah tarbiyah yang Allah Subhanahu Wa Taala cuba sebut kepada kita, bahawa dalam kita nak mendidik ataupun dalam kita nak menyebarkan agama ini, dalam kita berdakwah ini, ada dua kaedah yang kita boleh ambil daripada apa yang Allah Ta'ala gambarkan kepada kita. Sebelum ini Allah Ta'ala sebut kepada kita keadaan orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebab mereka ini mengingkari ajaran baginda Nabi SAW. Maknanya Allah Ta'ala sebut yang mana keadaan ataupun kaedah itu kita panggil sebagai at-tarhib. At-tarhib iaitu sesuatu gambaran ataupun sesuatu proses untuk menakut-nakutkan. Proses untuk apa? Untuk supaya seseorang itu, sama ada makmum kita ataupun orang yang kita tarbiyah, orang yang kita didik itu, cuba jauhi daripada sifat ataupun keadaan itu. Maknanya kita sebut dengan janji-janji buruk, kita sebut dengan kesan-kesan buruk, kita sebut dengan perkara-perkara yang mungkin akan menakutkan seseorang itu daripada buat sesuatu perkara yang tidak elok. Itu satu kaedah ataupun jalan yang Allah Ta'ala sebutkan di ayat yang telah kita bincangkan. Jadi ayat yang seterusnya ini adalah Allah Ta'ala cuba gambarkan kepada kita keadaan orang yang beriman pula. Jadi ini satu kaedah kita panggil sebagai kaedah at-targhib. Kalau kata kita duduk dalam medan dakwah ataupun dalam bab tarbiyah ni, kita baca buku-buku tarbiyah ataupun kitab-kitab tasawuf ataupun kitab-kitab tarbiyah khususnya, ini adalah kaedah yang biasa kita dengar, at-tarhib wa at-targhib. Ini satu kaedah cara yang pertamanya untuk nak menakut-nakutkan orang daripada buat perkara yang tidak elok. Satu lagi adalah kita menggalakkan orang untuk buat perkara-perkara yang baik. Ini kaedah yang Allah Ta'ala terapkan melalui surah At-Tur ini, khususnya di ayat yang telah kita bincangkan sebelum ni, ayat ke-15, ayat yang ke-16, dan masuk pada hari ini ayat yang ke-16 pula Allah Ta'ala cuba gambarkan kepada kita nikmat kepada orang yang beriman sebagai tanda bahawa ada sudut targhib, galakan ataupun sokongan ataupun dorongan supaya kita terus untuk kekal dalam keadaan beriman dan laksanakan kebaikan. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang bertakwa iaitu al-muttaqin, mereka ini berada di syurga-syurga dan berada di dalam pelbagai kenikmatan dan kesenangan. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala gunakan perkataan al-muttaqin sebagaimana kita bincangkan di dalam ayat yang sebelum ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala gunakan perkataan al-mukazzibin. Fawailun yawma idzin lil mukazzibin. Kita sebut al-mukazzibin di situ
munasabah ataupun kena dengan situasi yang cuba disebut kepada kita, ataupun situasi ayat ini diturunkan untuk menggambarkan bahawa orang-orang yang mendustakan apa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa dalam ajaran baginda, sehingga mereka ni kata bahawa apa yang Nabi bawa itu adalah sihir. Dan yang seterusnya, Allah Ta'ala gunakan perkataan muttaqin. Allah Ta'ala tidak gunakan perkataan orang yang beriman, tidak. Tapi Allah Ta'ala gunakan perkataan muttaqin, iaitu muttaqin ini adalah orang-orang yang mencegah diri mereka daripada berlaku sesuatu yang Allah Ta'ala murkai. Yang paling besar sekali perkara yang seseorang itu cegah diri dia daripada apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah perbuatan syirik, ataupun apa dia kita panggil i'tikad, pegangan syirik. Ini adalah perkara yang paling besar sekali, atau perkara yang paling utama sekali seseorang yang bertakwa itu mencegah diri dia. Kita kalau kata sebut takwa ni, bila sebut takwa, kita orang Melayu ni biasa terjemah takwa ni sebagai apa? Sebagai takut. Takut kepada Allah. Dia ada munasabah dia dengan takut dan cegah tu. Sebab Al-Imam Ibn Illan di dalam Dalil Falihin, dalam bab takwa disyarahkan Riyadhus Salihin, dia ada sebut takwa ni apa dia? Asal takwa ni adalah daripada perkataan waqa. Waqa ni maksudnya mencegah diri. Mencegah diri daripada apa? Mencegah diri daripada sebarang perkara yang dia takuti, dan sebarang perkara yang yang rasa menyusahkan, ataupun yang ditakutilah khususnya. Kat situ kita dah nampak dah munasabah. Kita orang Melayu ni kata takwa tu sebagai takut. Jadi yang sebenarnya ataupun yang tepatnya, takwa ini maksudnya mencegah diri. Ataupun dalam istilah kita sebut, seseorang itu yang ada sifat takwa ini, maknanya dia ada suatu sifat yang dapat mencegah diri dia daripada perkara yang dia takuti, iaitu apa dia? Kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara-perkara yang ditakuti yang berkait dengan urusan agama ataupun berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila seseorang itu ada sifat takwa, maknanya orang itu ada sifat yang boleh mencegah dia daripada dia buat perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Apa yang kita boleh simpulkan perkara yang boleh datangkan kemurkaan Allah Ta'ala? Iaitu dua perkara. Allah Ta'ala murka bila kita lakukan apa yang Allah Ta'ala larang, dan Allah Ta'ala murka bila kita tinggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh atau perintahkan. Itu dua perkara yang kita sebut sebagai kesimpulan perkara yang Allah Ta'ala murkai. Jadi bila kita sebut kita takut kepada apa yang Allah Ta'ala murkai, ataupun kita takut jauh daripada rahmat Allah Ta'ala, ataupun kita takut diazab oleh Allah Ta'ala, jadi kesimpulannya ada dalam dua perkara. Iaitu kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan kita tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Jadi secara kesimpulannya, takwa itu adalah sifat yang ada di dalam diri seseorang yang menjadikan seseorang itu dapat mencegah diri dia daripada perkara-perkara yang Allah Ta'ala murkai, dengan dia melakukan apa yang Allah Ta'ala arahkan ataupun perintahkan, dan dia tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Itu maksud takwa. Jadi kalau biasa dengar apa yang disyarahkan oleh almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat, yang ni dalam bab takwa ni saya teringat sungguh sambil-sambil menyembang secara santai. Mana dalam kuliah-kuliah dia sebut dulu, pernah dia sebut, dia buat perumpamaan. Dia kata takwa ni kalau kata kereta tu umpama brek. Umpama apa dia? Umpama brek. Sebab dengan brek ni lah dia boleh cegah kita daripada kita langgar benda-benda yang tak patut kita langgar. Yang tepat yang patut kita perlahan. Yang brek kalau kata ada pada kereta tu, dia akan slow di tempat yang ada bonggol tu dia jadi slow. Tempat yang ada orang lalu lalang pun dia jadi slow. Maknanya brek tu boleh mencegah dia daripada langgar ataupun berlaku keburukan, berlaku kemalangan dan sebagainya. Dia buat perumpamaan tu. Dan dalam hal ni kita boleh juga umpamakan, kalau dalam bab kereta tu dia ada dua-dua lah. Kereta tu ada dua-dua, ada brek dan juga ada pedal minyak. Bila seseorang tu berada di atas jalan, di dalam kereta dia, bawa kereta,
Bila ada apa-apa yang ganggu laluan dia, keadaan pada waktu tu menuntut untuk dia break. Kalau dia tidak break, dia akan langgar dan dia sendiri pun akan binasa. Kereta akan rosak, mungkin dia sendiri akan cedera dalam perjalanan dia tu, kan? Jadi dia perlukan break pada waktu tu. Dan ketika mana jalan lenggang, tak ada sebarang gangguan, tambah-tambah di atas highway contohnya, ni perumpamaan, mari terlintas nak sebut. Bila kita berada di atas highway, contohnya kan jalan luas, tak ada sebarang gangguan, lancar perjalanan, pada waktu tu kita tekan pedal minyak kita supaya kita lebih laju sampai ke destinasi. Begitu juga kehidupan kita perlukan takwa yang kita sebutkan sebagai umpama dua perkara tadi dalam kereta, pedal minyak dan juga brake. Kalaulah kata dalam perjalanan hidup kita ini ada gangguan yang merintangi laluan kita, perjalanan hidup kita, datangnya syaitan hasut kita, datangnya manusia-manusia yang hasut kita buat keburukan, datangnya dunia juga menghasut kita ataupun menarik kita untuk jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi nafsu kita sendiri yang membentengi perjalanan hidup kita, yang kita kena lawan dan sebagainya. Pada waktu kita jumpa perkara-perkara yang membentengi laluan hidup kita tu, perjalanan hidup kita tu, kita kena break pada waktu tu, kita kena elak. Kalau kata kita langgar nafsu, kita langgar syaitan, kita langgar dunia, kita langgar segala musuh-musuh dalam perjalanan hidup kita ni, maknanya kita sendiri akan binasa. Kenderaan kita akan tersadai di tepi perjalanan kehidupan. Itu ayat yang puitis lah. Dan ketika mana perjalanan kita tu tak ada sebarang gangguan, maknanya tak ada orang tarik kita untuk buat benda tidak elok, tak ada pula dunia itu mengganggu kehidupan kita daripada kita ingat kepada Allah Ta'ala. Nafsu kita pula maknanya jadi tenang elok, maknanya hanya mendorong kita buat kebaikan. Pada waktu tu kita pecut sungguh untuk buat kebaikan, supaya dengan kita pecut buat kebaikan tu, cepatlah kita sampai ke destinasi. Destinasi apa dia? Destinasinya kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak sampai darjat ma'rifatullah dan sebagainya. Itu perumpamaan yang kita boleh sebut berkenaan dengan takwa. Jadi apa-apa pun, takwa ni adalah sesuatu yang boleh mengelak diri kita daripada kita buat perkara yang Allah Ta'ala larang, dan mendorong kita untuk buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala suruh dan perintahkan. Itu secara kesimpulannya. Jadi dalam bab takwa ni, Imam Ibn Illan sendiri di dalam ni dia sebut, saya bawa kesimpulan je lah. Bab takwa ni antara poin yang kita boleh ambil juga yang ada kaitan dengan Allah, apa yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat ni. Imam Ibn Illan sebut kitab ni kitab Dalilul Falihin, syarah kepada Riyadhus Salihin. Kalau ada di kalangan sahabat-sahabat kita nak rujuk semula, saya tidak baca satu persatu, kita baca ambil kesimpulan saja. Baik, takwa ni dia sebut ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama adalah mengelak diri daripada kekal di azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam api neraka. Orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut ataupun janjikan mereka ini kekal di dalam api neraka, wa'azubillah, adalah orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah peringkat takwa yang paling asas sekali. Jadi asalkan orang tu beriman kepada Allah, mesti dia ada takwa. Sebab perkara pertama sekali, perkara yang utama sekali dan yang paling besar sekali, bila dia beriman, maknanya dia telah mengelak diri dia daripada mensyirikkan Allah Ta'ala, dan menjadikan diri dia ada takwa. Makna mengelak diri dia daripada syirik kepada Allah Ta'ala, dan sekaligus mengelakkan diri dia diletakkan ataupun dijauhkan daripada azab api neraka secara kekal di hari akhirat nanti. Itu peringkat asas ataupun yang paling utama. Jadi kita yang beriman kepada Allah Ta'ala ni, Alhamdulillah maknanya mengikut apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Illan ini, kita ada takwa dalam jiwa kita, sebab kita tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dan kita minta jauh itu. Maknanya asalkan kita beriman, kita ada takwa, tapi di peringkat yang pertama, peringkat yang paling bawah. Peringkat yang takwa yang kedua adalah seseorang itu ada sifat yang mencegah diri dia daripada melakukan sebarang maksiat.
Melakukan sebarang maksiat sama ada kecil ataupun besar. Jadi apa-apa sahaja maksiat yang kita simpulkan tadi, buat apa yang Allah Ta'ala larang ataupun meninggalkan apa yang Allah Ta'ala suruh, itu kita sebut sebagai maksiat secara umum. Jadi sekalipun seseorang itu beriman, mungkin ada keadaan-keadaan yang dia tidak boleh ataupun terjerumus di dalam maksiat. Kita kata hadis itu maksudnya takwa itu tidak berapa kuat, bahasa kita mudahnya. Jadi bagi orang yang kuat takwanya, setelah dia elakkan diri ataupun cegah diri dia daripada melakukan syirik, peringkat yang kedua pula takwa adalah dia mencegah diri dia daripada melakukan sebarang maksiat dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu peringkat yang kedua. Dan peringkat yang ketiga adalah peringkat yang paling tinggi sekali yang Imam Ibn Illan di sini sebut. Dia kata bahawa peringkat ketiga takwa ini adalah peringkat seseorang itu mencegah diri dia daripada mengingati segala perkara melainkan Allah Taala. Maknanya seseorang yang mempunyai takwa yang peringkat paling tinggi sekali, dia mengelak diri dia daripada mengingati sebarang perkara-perkara ataupun sebarang perkara, semua yang ada di alam ini, dia elak diri dia untuk mengingatinya. Yang ada di dalam jiwanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Itu kesimpulan yang saya cuba buat daripada ayat ataupun huraian panjang di dalam kitab Dalil Falih ini. Jadi takwa itu disebut ada 3 peringkat. Jadi kita letakkanlah diri kita di mana keadaan. Bukan kita letakkan, maknanya kita cubalah letakkan diri kita di peringkat takwa yang paling tinggi. Dan itu matlamat yang kita cuba nak capai, yang kita nak bentuk jiwa dan hati kita. Tapi sekurang-kurangnya kita dah elakkan diri kita daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita dah ada takwa walaupun di peringkat yang paling rendah ataupun paling asas sebagaimana yang disebut. Jadi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah Taala janjikan berbagai-bagai nikmat. Yang kita akan bincang di dalam surah At-Tur ini adalah nikmat-nikmat yang Allah Taala sebut kepada mereka yang bertakwa ini adalah di hari akhirat nanti. Allah Ta'ala akan sebut kepada kita, mereka ini akan dihidangkan dengan makanan, minuman, buah-buahan yang begitu sedap. Gambaran bahawa akan bersama dengan mereka ditemani dengan apa yang kita sebut sebagai bidadari. Mana ada lagi gambaran yang Allah Ta'ala cuba gambarkan nikmat orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala ini di hari akhirat. Tapi di atas dunia ni pun Allah Ta'ala telah sebut di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran tentang kelebihan-kelebihan yang akan diterima oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya Allah Taala sebut, dan ayat yang kita biasa sebut, yang kita biasa amalkan pun, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini yang kita sebut sebagai ayat 1000 dinar. Kalau orang tua-tua masyhurlah ayat 1000 dinar ni. Ayat 1000 dinar ni sebut tentang takwa. Ayat 1000 dinar ni biasanya orang baca untuk apa? Orang baca untuk dapat rezeki, untuk dapat murah rezeki, untuk keluar daripada sebarang kesulitan dan masalah. Itu niat kita. Kebiasaannya bila kita baca, bila kita amalkan baca ayat 1000 dinar ni untuk elak daripada sebarang musibah kan, untuk dikeluarkan daripada sebarang kesusahan, untuk dikurniakan dengan pelbagai rezeki dan nikmat kan, dapat duit, kekayaan dan sebagainya. Tapi yang paling besar sekali dalam ayat 1000 dinar ni adalah takwa. Allah Ta'ala sebut di mula-mula ayat lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu yang paling utama. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, barulah akan diberikan kepada dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barulah akan direzekikan kepada dia sebarang rezeki dan nikmat daripada Allah Ta'ala daripada jalan-jalan yang dia sendiri tidak menghitungnya. Jadi apa yang penting sekali di dalam ayat 1000 dinar ni adalah takwa. Tapi Allah Ta'ala tetap janjikan orang yang bertakwa ini dia akan dapat akan dapat jalan keluar daripada sebarang kesulitan dia, dan akan dikurniakan rezeki dan nikmat apa sahaja mengikut kehendak Allah Ta'ala daripada jalan-jalan yang orang itu sendiri pun tidak menghitungnya. Maknanya tidak jangkakan. Itu maksud, itu salah satu janji Allah Ta'ala sebut kepada orang yang bertakwa di atas dunia ni lagi. Dan antaranya Allah Ta'ala sebut, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Jadi bertakwalah kamu kepada Allah
dan katalah dengan kata-kata yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Allah Ta'ala akan memperbaiki segala amalan kita. Jadi antara punca yang menjadikan seseorang itu boleh baik amalan dia, boleh elok amalan dia. Yang dah baik jadi makin baik, yang tidak baik Allah Ta'ala perbaiki. Antara puncanya adalah orang itu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi ada orang tanya lagi lah mungkin kan, macam mana kita nak bertakwa? Kena faham dulu apa maksud takwa tu. Kena kenal dulu apa dia takwa, barulah kita tahu kita ni ada takwa atau tidak, kan? Jadi takwa tu sebagaimana yang kita dah huraikan tadi, itu maksudnya. Jadi kalau kata kita hitung, sebagai contohnya, kita cuba muhasabah diri kita. Kita ni ada takwa atau tidak? Ukurannya di mana? Ukurannya adalah setakat mana kita mampu tahan diri kita bila ada dugaan untuk nak tarik kita buat perkara yang tidak elok, dan setakat mana semangatnya kita untuk nak buat perkara kebaikan bila ada dorongan untuk nak buat, untuk yang mendorong kita untuk buat kebaikan. Itu ukuran dia. Kalau kata apa dia? Kalau kata contohnya seseorang itu merokok, contohnya seseorang itu merokok dan kita kata rokok ni adalah benda yang tak elok. Untuk kesihatan pun tidak elok, untuk agama pun jadi tak elok, kan? Jadi bila dia cuba elak diri dia, cuba tahan, ataupun bila dia dah mampu untuk elak diri dia daripada perkara yang tidak elok tu, perkara merokok tu contohnya, ataupun apa-apa maksiat yang biasa dia buat, pada sampai satu masa dengan dia mujahadah lawan nafsu, dia dapat elak diri dia, dapat cegah diri dia daripada perbuatan yang dia biasa buat itu, perbuatan yang tidak elok itu tandanya dia dah ada takwa. Dan bila sesuatu amal kebaikan yang sebelum ini begitu payah dia nak buat, contohnya amal kebaikan yang begitu payah dia nak buat, tapi bila sampai satu masa dia dah ada semangat, pantang orang ajak sikit buat kebaikan yang mana sebelum ni dia berasa payah sangat nak buat, dia jadi mari nak buat selepas pada orang ajak itu tandanya dia juga ada takwa. Itu ukuran mudah lah yang kita sebut sebagaimana yang disebut oleh para ulama. Jadi yang kita sebut pada waktu sekarang ni adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang bertakwa di atas dunia ni akan dikurniakan rezeki, dan Allah Ta'ala akan perelokkan segala amalan dia, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan menghapuskan segala dosa-dosa mereka. Dan Allah Ta'ala janji lagi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Dan kalau kata sekumpulan ataupun segolongan penduduk di kampung ataupun mana-mana tempat kependudukan itu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sekiranya kalau senang cerita, ahli masyarakat itu kalau kata dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, ahli ataupun warga negara itu, seluruh warga negara kita ni bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala janji apa dia? Allah Ta'ala janji akan dibukakan, la fatahna alaihim barakat minas samawati wal ard, akan dibukakan kepada mereka keberkatan seluas langit dan bumi. Jadi keberkatan tu dalam bentuk yang Allah Ta'ala ingini, dan kita doa-doa lah kalau kata kita semua bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dalam tempoh sekarang ni Allah Ta'ala jauhkanlah kita daripada krisis yang sedang kita alami sekarang ini, iaitu krisis kita berhadapan dengan penyakit COVID, krisis kita berhadapan dengan masalah ekonomi, krisis kita berhadapan dengan masalah tekanan jiwa, pelbagai masalah yang dialami oleh masyarakat kita sekarang ni. Allah Ta'ala akan bebaskan kita dengan apa dia? Ini Allah Ta'ala sebut, Subhanahu wa ta'ala. Itu antara perkara yang kita boleh sebut berkenaan dengan takwa. Saja mari terlintas nak sebut pasal takwa. Jadi sebab buka bab takwa dalam Riyadhus Shalihin ni, banyak pula isi dan poin yang kita boleh bincangkan. Walaupun lama sikitlah nak berhabis apa dia? Surah At-Tur ni. Baik. Allah Ta'ala sebut innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu berada di dalam syurga dan berada di dalam kenikmatan. Allah Ta'ala gunakan lafaz jannatin dan wa na'imin. Jannatin ini merujuk kepada lafaz jamak. Lafaz jamak ni maksudnya syurga itu berbilang-bilang. Kalau kita terjemahkan syurga-syurga, maknanya banyak syurga. Banyak syurga, ataupun para ulama sebut ini digambarkan dengan betapa besarnya kesenangan di dalam syurga itu,
betapa azimnya, agungnya kesenangan yang ada di dalam syurga itu, dan juga betapa agung dan besarnya nikmat yang Allah Taala kurniakan di dalam syurga. Itu yang pertama. Yang keduanya, boleh juga bawa maksud syurga itu ada banyak peringkat, dan kenikmatan itu juga ada banyak peringkat, bersesuaian dengan peringkat-peringkat takwa yang ada di dalam jiwa seseorang. Itu kita sebut tadi, kita bincang bab ada peringkat-peringkat takwa sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Ilan ini. Ianya ada munasabah dengan ayat ni, sebab disebut di dalam ayat ni syurga itu berperingkat-peringkat ataupun ada bermacam-macam. Macam-macam peringkat syurga ini adalah bersesuaian dengan orang-orang yang bertakwa tadi. Bila seseorang itu rendah takwa dia, maknanya rendahlah peringkat syurga yang dia dapat, kan? Rendahlah kenikmatan yang dia akan dapat berbanding dengan orang yang takwa dia kuat. Orang yang lebih tinggi lagi takwanya, dia akan berada di tempat yang lebih tinggi. Dan yang paling tinggi takwa sekali adalah baginda Nabi SAW. Dan munasabahlah baginda Nabi adalah orang ataupun hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan kekasihnya, yang akan ditempatkan di syurga yang paling tinggi dengan nikmat yang paling nikmat lah kita sebut, dengan kenikmatan yang paling tinggi sekali. Dan kita pun doakan baginda Nabi SAW, kan, selalu selepas pada azan kita akan doa kepada baginda. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadin al-wasilata wal fadilah. Al-wasilah itu apa dia? Kedudukan yang tinggi di syurga. Sebab munasabah dah, tak ada orang akan lebih daripada takwa baginda, ya. Jadi munasabah dah, kita pun sedar diri bahawa baginda adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan baginda lah orang yang paling layak untuk dapatkan al-wasilah. Dan sebab tu kita doakan baginda supaya dapat tempat itu. Dan kita doakan baginda tu pun mudah-mudahan baginda kenal kita yang sentiasa doakan baginda, dan kita akan ditempatkan bersama dengan baginda SAW di syurga, ditempatkan bersama dengan baginda Nabi SAW. InsyaAllah, amin. Baik, itu satu ayat yang kita bincangkan pada malam ni. Jadi kalau tidak langkah lebih pun, insya-Allah lepas pada ni kita akan masuk di ayat-ayat seterusnya, yang mana Allah Ta'ala gambarkan kepada kita kenikmatan yang Allah Ta'ala janjikan, yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai di sini saja pengajian kita pada malam ni. Dah lebih dah masa sikit. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.